Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada student accounting cikgu. Okey, hari ini kita akan masuk modul 5 ya, iaitu lejar. Jadi hari ini kita akan belajar sistem catatan bergu ya di latihan muka surat 57 Galus SPM Sasbadi. Okey. Baik, kita lihat apa yang ada di muka surat 57. Jadi, yang pertama sekali ialah prinsip asas perikodan akaun perorangan. Ya, akaun perorangan ya. Bukannya perorangan. Ya, cikgu salah type tu ya, akaun perorangan. Okey, apa dia prinsip asas perikodan akaun perorangan? Ya. Okey, jadi semasa di modul 2 hari tu cikgu dah terangkan akaun perorangan dan bukan perorangan. Ya, akaun perorangan ada 4, iaitu akaun belum terima, akaun belum bayar, akaun modal dan akaun ambilan. Jadi prinsip asas bagi setiap akaun perorangan ni ya, seperti akaun belum terima, jika ada pertambahan dalam akaun belum terima, kita kena catat di sebelah debit akaun belum terima. Kalau berkurang ya, kalau jumlah akaun belum terima berkurang, kita catat di sebelah kredit akaun belum terima. Untuk akaun belum bayar pula ya, kalau akaun belum bayar berkurang ya, berkurang ya, contohnya kita bayar hutang kepada akaun belum bayar, jadi akaun belum bayar berkurang hutangnya, kita catatkan di sebelah debit. Dan kalau akaun belum bayar ni bertambah ya, kita ambil lagi ataupun kita beli barang daripada akaun belum bayar secara hutang, jadi akaun belum bayar ni bertambah, kita kena catatkan di sebelah kredit akaun belum bayar. Dan akaun modal pula ya, akaun modal ni kalau kita buat bertambah, contohnya buat modal tambahan dan sebagainya ya, kita kena catat di sebelah kredit akaun modal. Dan kalau akaun modal ni berkurang ya, contohnya kita buat ambilan, maka kita kena catat di sebelah debit akaun modal. Bagi akaun ambilan pula, dia juga akaun perorangan ya, di mana kalau ambilan tu ya bertambah, catatannya hanya di sebelah debit sahaja, tak ada di sebelah kredit. Jadi ingat ya, akaun belum terima ni ya, kalau tambah di sebelah debit, kurang di sebelah kredit. Akaun belum bayar pula ya, bertambah ya di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Akaun modal pula bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit, dan akaun ambilan hanya sebelah debit sahaja. Jadi pelajar hanya catat kalau ada ambilan dia sebelah debit je. Jangan buat sebelah kredit pula, kerana ambilan dia tak ada di sebelah kredit. Okey. Soalnya kita lihat pula akaun bukan perorangan. Kalau akaun perorangan tadi ada 4, akaun bukan perorangan pula ada ya 7. Okey. Yang pertama ialah aset. Ya, dia bukan perorangan ya. Yang kedua, akaun belian. Yang ketiga, akaun jualan. Yang keempat, akaun hasil. Yang kelima, akaun belanja. Yang keenam, akaun pulangan masuk ataupun pulangan jualan. Dan yang ketujuh, akaun pulangan keluar ataupun pulangan belian. Okey. Jadi bagi aset kalau dia bertambah, kita catatkan dia di sebelah debit. Kalau dia berkurang, kita catatkan dia di sebelah kredit. Okey, contoh yang paling mudah sekali ialah bank. Ya, bank tu ialah aset. Kalau duit dalam bank bertambah, kita catatkan di sebelah debit account bank. Kalau duit di dalam bank tu berkurang, kita catatkan di sebelah kredit account bank. Kemudian belian.
Belian ni kalau bertambah, bila kita buat belian, kita catatkan di sebelah debit. Dan kalau kita ambil inventory, contoh kita ambil inventory untuk promosi. Jadi inventory kita berkurang kan? Jadi bila inventory berkurang, sebenarnya belian yang berkurang. Jadi kena catatkan di sebelah kredit. Jadi ingat pelajar kalau berkaitan dengan inventory, kita kaitkan dengan belian. Jualan pula, kalau jualan tu berkurang, jualan tu berkurang, kita catatkan di sebelah debit. Dan kalau jualan tu bertambah, kita catatkan di sebelah kredit. Hasil pula, hasil belanja pulangan masuk dan pulangan keluar, dia hanya sebelah saja. Jadi ingat hasil catatannya hanya di sebelah kredit. Belanja di sebelah debit. Pulangan masuk di sebelah debit. Pulangan keluar di sebelah kredit. Bermakna hasil belanja pulangan masuk atau pulangan jualan, pulangan keluar atau pulangan belian ialah yang bertambah sahaja. Dia tak ada yang berkurang. Okey, baik, sekarang kita lihat latihan-latihan dia. Okey, kita pergi latihan pertama. Nyatakan catatan debit dan catatan kredit bagi setiap urus niaga di bawah ini. Okey. Lihat Kita lihat yang pertama, A, terima tunai daripada pelanggan. Terima tunai. Okey, jadi kita terima duit tunai. Kita terima duit tunai. Tunai adalah akaun bukan perorangan kerana dia aset. Ingat kalau aset bertambah, catatan dia di sebelah debit. Akaun tunai kita catat di sebelah debit. Seterusnya daripada pelanggan. Pelanggan ini ialah akaun belum terima. Akaun belum terima ialah akaun perorangan. Akaun perorangan ni kalau berkurang catatan dia di sebelah kredit. Jadi akaun belum terima. Nampak daripada penyataan urus niaga terima tunai daripada pelanggan, kita telah menyediakan sistem catatan bergu. Di mana akaun tunai kita catat di sebelah debit dan akaun belum terima kita catat di sebelah kredit dengan jumlah yang sama. Jadi berlakulah sistem catatan bergu. Satu kita catat di sebelah debit dan satu lagi di sebelah kredit. Okey, yang B pula, bayar kepada pembekal dengan cek. Okey, bila kita bayar kepada pembekal dengan cek, tentulah akaun pembekal ini ialah akaun belum bayar. Pelanggan akaun belum terima. Pembekal ialah akaun belum bayar. Bila kita bayar, akaun belum bayar akan berkurang. Kalau berkurang, kita kena, akaun belum bayar ni ialah akaun perorangan, kita kena catat di sebelah debit. Ingat cikgu sedang mengajar sistem catatan bergu. Kalau satu debit, akaun belum bayar, dan satu lagi mesti kredit. Akaun apa? Akaun yang satu lagi ialah cek. Kita perlu bayar dengan menggunakan cek. Cek ialah akaun bank. Akaun bank kita perlu kreditkan kerana aset berkurang. Okey, nampak tak sistem catatan bergu? Kita debitkan akaun belum bayar dan kita kreditkan akaun bank. Sistem catatan bergu telah berlaku. C, membawa masuk perabot peribadi ke dalam perniagaan. Okey, perabot. Kita bawa perabot masuk ke dalam perniagaan. Perabot ialah aset. Aset ialah akaun bukan perorangan. Kalau aset bertambah, perabot kita bawa masuk. Daripada ada 2 buah perabot dalam kedai,
Kita bawa lagi satu, dah ada 3. Jadi bermakna perabot ini bertambah. Jadi kita kena catatkan di akaun perabot di sebelah debit. Tujuan apa kita bawa masuk ni? Kita membawa masuk perabot peribadi ke dalam perniagaan. Ini bermakna kita membuat tambahan modal. Jadi modal kita akan bertambah. Kalau modal bertambah, dia adalah akaun perorangan. Kalau bertambah, kita kena catatkan dia di sebelah kredit. Okey, nampak? Sistem catatan bergu telah berlaku. Ya, kita debitkan akaun perabot, kita kreditkan akaun modal. Soalnya yang diambilan inventory untuk tujuan promosi. Pelajar suka membuat kesilapan. Bila nampak saja ambilan, dia terus ingat akaun ambilan. Akaun perorangan tu yang ada 4 tadi yang cikgu terangkan sebelum ni, akaun belum terima, akaun belum bayar, akaun modal dan akaun ambilan. Ingat ya, ambilan adalah peribadi. Pelajar suka membuat kesilapan di sini. Dia nampak je ambilan, dia terus saja buat akaun ambilan. Kita kena tengok dulu ayat dia. Ambilan inventory untuk tujuan promosi. Dia ambil inventory. Tadi cikgu dah terangkan, inventory dia berkaitan dengan belian kan? Dia ambil inventory, tetapi tujuannya untuk apa? Untuk promosi. Jadi promosi ni merupakan belanja. Belanja, ingat ya, hasil belanja, pulangan keluar dan pulangan masuk. Semua yang bertambah saja. Belanja bertambah, dia di sebelah debit. Jadi buka catat akaun promosi di sebelah debit. Dan kita ambil apa? Ambil inventory. Inventory ni ialah belian. Belian kalau berkurang, dia di sebelah kredit. Masih lagi sistem catatan bergu berlaku. Okey, soalnya belian tunai. Belian tunai, belian bertambah, kita catat di sebelah debit. Tunai berkurang, kita catatkan di sebelah kredit. Bayar gaji pekerja dengan cek. Okey, gaji ialah belanja. Belanja bertambah di sebelah debit. Kita bayar gaji dengan cek. Cek ialah bank. Bank berkurang, kita catatkan di sebelah kredit. Pulangkan barang salah saiz kepada pembekal. Ini adalah pulangan belian kepada pembekal. Bila kita pulangkan barang kepada pembekal, hutang kepada pembekal akan berkurang. Bila berkurang, kita catatkan akaun belum bayar di sebelah debit dan pulangan belian ataupun pulangan keluar. Tadi cikgu dah terangkan dia ialah akaun bukan perorangan. Dia hanya bertambah. Bila dia bertambah, dia di sebelah kredit. Pulangan belian ataupun pulangan keluar. Okey. Baik, jadi di sini sistem catatan bergu telah berlaku. Setiap satu urus niaga, kita mesti membuat catatan berdasarkan sistem catatan bergu, satu debit dan satu kredit. Okey, latihan yang kedua. Akaun yang berikut diambil daripada ledger kedai rahim. Kedai perabot line 2006, March 2, bank 3,400 dan akaun bank March 2, kedai perabot line 3,400. Sekarang kita nampak akaun bank dia dicatatkan di sebelah kredit. Akaun bank ialah akaun aset. Kalau dia di sebelah kredit bermakna berkurang. Kedai perabot pula dia adalah akaun belum bayar. Bila dia dicatatkan di sebelah debit, dia juga berkurang. Nampak? Satu kita catat sebelah debit, satu dicatatkan sebelah kredit. Jadi apakah maksudnya? Maksudnya ialah kita bayar kedai perabot line dengan cek. Jadi kita bayar kedai perabot line dengan cek
3,400. Jadi jawapannya ialah B. Soalnya kita lihat pula ya, latihan 3. Urus niaga yang berikut berlaku dalam perniagaan Encik Dave. Encik Dave membayar insurans nyawa peribadinya dengan tunai perniagaan. Apakah catatan bergu yang terlibat dalam urus niaga tersebut? Encik Dave membayar insurans nyawa peribadinya. Yang ini barulah ambilan. Dia ambil duit tunai untuk membayar insurans peribadinya. Jadi ingat ya, ambilan tu catatan dia adalah di sebelah debit kerana dia adalah akaun perorangan. Dan tunai yang diambil tu ialah aset. Aset berkurang, kita catatkan di sebelah kredit. Jadi jawapannya ya ialah C. Okey, nampak? Di sini cikgu dah terangkan ya berkenaan dengan sistem catatan bergu. Okey, jadi cikgu ada sediakan jawapan, jadi pelajar boleh rujuk. Selamat mencuba.